Assalamualaikum. Wassalam. Baik, kita mulakan kelas kita pada malam ni. Malam ni hari ni 22 Oktober. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Ya, jadi kita nak mulakan kelas. Jadi kalau sebelum kita apa tu kalau kita tak belum lagi jawab, nanti kita tutup dulu mic. Nanti bila kita nak jawab bagi kita buka ya. Baik, bagi saya galakkan dan alu-alukan untuk buka kamera ketika belajar ni. Tapi kalau keadaan di belakang tak mengizinkan, tak apalah. Tapi kalau sedapat kita bukalah kamera ya. Baiklah, kita terus pergi kepada pelajaran kita. Kita nak sambung. Kita nak sambung pelajaran kita yang dari minggu lepas. Kita belajar tentang, kita pergi sedikit, kita pergi kepada muka surat, ni, muka surat, apa saya nak cakap ni? Muka surat, saya dah share kan? Dah nampak kan? Belum? Belum. Belum Ustazah. Okey, kita pergi dulu kepada muka surat 1, muka surat 2, iaitu homepage kita. Ya, kita pergi sekejap, kita nak ingatkan semula kita sekarang berada di mana. Baik, masa kita belajar ni, awal-awal hari tu, kita kata kalau kita sedang belajar kalimah, pecahan kalimah, maknanya kita belajar nak faham, objektif kita dua je, iaitu untuk kenal apa dia kalimah dan kemudian kita boleh terjemah kalimah. Ini dua objektif daripada kaedah modul 1 ni, kaedah Nahwu Ringkas modul 1. Jadi kita kat mana? Minggu lepas kita belajar tentang harf. Harf ni perkataan yang tidak mempunyai nilai makna melainkan apabila bergabung dengan kata nama, isim ataupun dengan kata kerja. Ni di sini. Harf pula boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu nombor 1 kata tugas dan yang kedua kata sendi. Boleh tengok skrin juga ya. Sebab saya sambil cakap tu saya directkan kepada yang saya paparkan ni. Jadi harf tadi ada kata tugas dan juga ada kata sendi. Maka kita sudah belajar minggu lepas, kita kenal harfu jar. Kata tugas ni ada 3. Yang kita akan pelajari ni ada 3. Iaitu harfu jar, harfu nasab dan juga harfu jazam. Ni nama dia sahaja. Dari segi nama tu, sebab tugas dia termasuklah tugas dia. Tapi kalau kita macam rasa kita stres saja, tak payah hafal sangat. Cuma kita biasa dengar tu. Jangan kita susah hati nak hafal, tapi kita kenal perkataan tu yang disebut harfu jar tu. Dalam kaedah Nahwu Ringkas ni kita ada letak clue, kita bagi jawapan dia kan. Maksudnya harf tu jenis apa selain daripada warna. Jadi daripada situ kita boleh mendapatkan panduannya di situlah ya. Okey, setakat ni boleh faham cerita minggu lepas harfu jar? Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, ada yang macam tak clear lagi bab tu? Saya rasa clear. Ya? Tak ada InsyaAllah. InsyaAllah InsyaAllah. Ustazah. Jadi kita akan ulang sikit. Ulang tu bukan ulang banyak, cuma nak tengokkan contoh tentang harfu nasab dan harfu jazam. Hari ni kita akan pergi semula kepada 2 kata tugas ni daripada yang 3. 2 iaitu harfu nasab dan juga harfu jazam. Kita terus pergi kepada muka surat yang berkenaan, iaitu muka surat contoh. Minggu lepas kita ni belajar je tapi kita tak nampak contoh dia. Ya, cikgu. Ya, jadi hari ni kita tengok pada contoh. Contoh yang pertama, kataan dia inna. Saya ambil daripada kanan. Inna. Jadi ini harfu nasab. Contoh dalam ayat innallaha wasi'un. Perhatikan bahawa harfu nasab mengubah baris akhir kalimah, isim ataupun fi'il selepasnya kepada fathah. Bila kata fathah ni, maksudnya nama dia tu mansub lah. Kalau tak ingat nama tu, don't worry. Cumanya kita ingat lagi terjemahan dia je. Inna, terjemahan dia apa? Sesungguhnya. Kita akan perhatikan. Selepas inna ni,
isim. Dia isim, dia baris fathah. Macam tu je lah. Bukan kita yang letak baris, tapi baris tu dalam Quran. Tapi dari segi terjemahan, inna sesungguhnya Allah, Allah lah, Allah wasi'un adalah maha luas. Dia macam itulah susunan dia. Kita boleh kita terjemah inna. Target kita nampak inna, kita terjemah sesungguhnya. Yang lain kita belum belajar, kita diberikan lah. Cuma yang kata tugas tu macam mana? Kata tugas tu bila ada inna, asalnya perkataan Allahu ni kalau tak ada inna, dia jadi Allahu. Tapi disebabkan ada inna, dia jadi Allah. Macam tu je lah. Oh, tu yang dikatakan masuk. Macam tu yang dikatakan mansub. Macam tu lah. Maknanya baris akhir tu. Tapi ada je huruf inna ni mesti jadi baris fathah selepas dia tu. Ini huruf dikatakan yang dia maksudkan dengan yang kita maksudkan dengan kata tugas. Tugas dia apa? Daripada marfu' dia jadi mansub. Sesungguhnya Allah. Apa terjemahan inna? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Okey. Seterusnya kita pergi tengok contoh anna. Anna terjemahan dia apa? Bahawa. Bahawasanya. Annal quwwata lillah. Bahawasanya kekuatan itu bagi Allah. sama juga kalau ada anna selepas dia tu pun kita nampak ada baris fathah. Tapi terjemahan, apa beza inna dengan anna? Minggu lepas saya ada sebut. Tapi kalau tak ingat tak ada masalah, kita ulang balik. Inna ni kat mana selalunya? Permulaan ayat. Permulaan ayat. Kalau anna biasanya di tengah-tengah. Pertengahan ayat. Yes. Tapi dari segi maksud, dua-dua ni memberikan maksud apa? Sesungguhnya bahawasanya. Sesungguhnya bahawasanya kalau dari segi bahasa kita ni maksud dia apa? Sesungguh. Bagi penegasan, penekanan. Ini semua huruf yang memberikan penekanan ataupun taukid lah kita panggil. Penekanan. Emphasis. Okey. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya anna bahawa kan? Ya, anna bahawasanya. Betul. Anna bahawasanya. Kalau inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Ada satu yang kita masukkan dalam ni. Dalam buku tak ada kan? Dalam buku ada tak la'allah? Tak ada, Ustazah. Ada? Tak Tak ada. ada. Tapi dalam Tak ada, edisi lama ada. edisi lama ada, ni edisi yang lebih baru ni ada jugalah. Jadi la'alla ni pun selalu isi huruf nasab juga. Tapi selalunya selepas dia tu kita nampak dalam bentuk kum, la'allahum. Betul tak? Dan selalu jumpa kan perkataan ni. La'allakum tattaqun, la'allahum yarshudun. Jadi banyak. Jadi ini pun adalah salah satu daripada huruf nasab. Selepas dia mesti diikuti dengan isim. Contohlah terjemahan la'alla apa dia? La'alla. Tengok Supaya dekat skrin. Sekarang kamu. tengok kat skrin. Supaya kamu. Supaya ni. Bukan supaya kamu. La'alla ni Allah supaya. supaya. Ya, betul. Kadang-kadang dalam terjemahan Quran yang biasa dikata mudah-mudahan. Tapi terjemahan yang lebih tepat dengan gaya bahasa Arab tu, maksudnya supaya. Maknanya kalau mesti jadi macam itulah. Supaya kamu bertakwa. Ya? Kalau mudah-mudahan tu maksudnya bertakwa boleh, tak bertakwa pun tak apa. Macam ada pilihan kan. Tapi kalau kita terjemahkan la'alla ni supaya, maksud dia memang kalau buat macam ni, supaya untuk menjadikan kamu begini. Macam itulah maksud dia. Supaya ni ada certainty, ada memberi maksud certainty lah. Kalau nak dirahmati, kena buat macam ni. Macam itulah maksud dia bila kata la'alla. Maaf, cikgu, page berapa ni? Ini page 8. Tapi saya dah sebut tadi, dalam buku memang tak ada. Jadi saya kata tengok pada skrin untuk la'alla tu. Oh, okey. Okey.
Dalam ni Buku buku apa yang lah? Buku kaedah Nahwu ringkas je lah sama. sama. Okey, seterusnya kita tengok huruf nasab lan. Huruf nasab sekarang saya berada pada yang berikutnya. Yang ni dalam buku ada kan? Ada. Ni lan. Lan Ya. terjemahan dia tidak sekali-kali. Apa dia terjemahan lan? Tidak Tidak sekali-kali. sekali-kali. Contoh ni, jadi kat sinilah yang saya nak tandakan tu. Lan nu'mina. Tidak sekali-kali kami beriman bagi engkau. Seterusnya contoh untuk an. An. Jadi an bahawa ia membuat akan sebuah perumpamaan. Bahawa. Ni dia yang menukar ni tugas dia tu tadi pada yadriba tu. Asalnya yadribu. Tapi disebabkan ada an, dia jadi yadriba. Dari segi terjemahan, sama je. Maksudnya huruf ni dia tak ada, dia macam tu. Huruf ni dia tak ada perubahan baris apa melainkan bila dari segi sebutan je. Jadi kalau kita nampak an, kita terjemahkan apa? Bahawa. Anna, Bahawasanya. bahawasanya. Inna, Sesungguhnya. lan, Tidak sekali-kali. sekali-kali. Itulah kita punya objektif ni. Maknanya kalau kita kenal nak kat mana dalam Quran kita nampak, kita boleh terjemahkan macam tu. Seterusnya contoh kepada harfu jazam. Minggu lepas kita dah buat ni. Hari ni kita tengok contoh sebelum kita pergi kepada latihan. Contoh harfu jazam, dia punya tugas ialah mengubah baris akhir kalimah fi'il selepasnya kepada sukun. Kalau rasa macam tak faham lah, tak apa. For now, kita cuma nak kenal dulu. Kalau in nak terjemahkan apa? Kalau in terjemahan dia apa? Sekiranya. Sekiranya boleh, jika pun boleh. Itu je. Terjemahan in maksud dia sekiranya. Apa yang dimaksudkan fi'il selepasnya menjadi sukun? Yang ni. Asal dia ta'dilu. Tapi disebabkan ada ini, dia jadi sukun. Ya, macam tu. Wa in ta'dil kulla adlin, dan jika ia menebus akan setiap daripada tebusan. Macam itulah. Ayat ni belum habis, tapi kalau nak tengok keseluruhannya boleh rujuk kepada Quran surah 6 ayat 70. Ni nama surah. Surah 6 nombor ayat 70. Seterusnya kita pergi kepada la jazam. Bila ada la, dia kata kat bawah tu kita tulis JZM, maknanya terjemahan dia ialah janganlah. Dia pun sama juga. Dan wala tahmil alaina. Dia selalu doa kan? Kita doakan wala tahmil alaina, dan janganlah engkau pikulkan, engkau bebankan atas kami. Jadi dekat sini kalau kita nampak ada lam alif, lepas tu selepas lam alif tu ada fi'il yang baris sukun. Ataupun kalau tak sukun, dia tak ada nun. Macam itulah. Kata kalau tak nampak lagi tak mengapa. Jadi la ni bila kita nampak macam ni, kita terjemahkan janganlah. Kita kalau kita terjemahkan tidak je, dia kurang tepat. Tak tepat. Faham tak yang tu? Jelas tak? Ya. Dia ada dua. Dengan hitungan kita pakai. Kita nak pakai yang mana? Macam mana kita nak tahu nak terjemah jangan ke apa? Nak terjemah tidak ke? Jadi yang terjemah janganlah ni apabila selepas dia tu ada fi'il yang baris sukun. Macam kita jumpa dalam macam minggu lepas kita buat ni. Kalau dalam apa dia? Ada soalan? Ada ada ke tak ada? Tak ada. Okey. Seterusnya lam sukun. Lam sukun ni dia selalu dekat tengah-tengah macam ni Macam contoh ni falyaktub wal yumlil. Jadi disebabkan ada lam amar, dipanggil juga nama dia sebagai lam amar ni. Dia menyebabkan yang baris yaktubu ni asal dia yaktubu, tapi disebabkan ada lam sukun ni dia jadi yaktub. Falyaktub.
wal yumlil. Jadi kat sini nak terjemah macam mana ni? Maknanya dekat sini ada 3 kalimah. Fa 1, lam sukun 1. Jadi yang kita baru belajar yang lam sukun tu. Ni terjemahan dia. Maka hendaklah. Fa ni maka. Yang kita sedang belajar ni lam sukun. Terjemah dia macam mana? 1 je huruf. Tapi dalam bahasa kita ni kena terjemah banyak huruf. Hendak, LH. Tapi dalam bahasa Arab tu ada lam sukun tu hendaklah. Begitu juga yang di sini. Yang mana yang diterjemahkan tu? Lam sukun tu. Dan hendaklah ia membacakan. Faham Okey. Nanti kalau kita akan jumpa nanti bila baca. Hari ni cuma kita nak biasakan. Oh, rupanya benda ni semua ada makna dia. Bukanlah 1 kalimah macam ni tadi. Rupanya ada 3 kalimah. Tapi kita baru belajar yang ni. Huruf jazam tu lam sukun. 1 huruf tu tapi memberi maksud hendaklah. Tapi dia kalau dia sendiri je macam tak boleh. Kita pun tak boleh detect. Tak boleh nak bagi makna. Bila dia selalunya akan bergabung dengan fi'il. Bergabung dengan perkataan lain. Lam. Lam pun begitu juga. Selepas daripada lam, maknanya ni lam 1 kalimah, belum ataupun tidak. Dia boleh memberi maksud dua-dua boleh. Sama ada tidak ataupun tidak yang memberi konotasinya, connotation dia belum. Memberi maksud belum. Belum pernah pun boleh. Tengok pada konteks. Tapi okey, secara umumnya maksud lam ni tidak. Tidak. Okey, dalam kurungan bila kita kata ada maksud belum. Jadi belum lam yusibaha. Jadi lam tidak ataupun belum yusib. Ni yang menjadi baris sukun tu sini ni. Yusibaha. Jadi tak boleh baca kalau kita baca lam yusibuha salah. Kalau kita tak qalqalahkan dia kita bunyikan dhamma maknanya kita dah salah baca lah tu. Sedangkan dia ni lam mesti baris sukun selepasnya. Lam yusibaha belum ia menimpa akannya. Okey, ada soalan? Puan tak ada. Ya? Ya tadi tu yang Teacher. Okey, Puan Azni. teacher. Ya. Bermakna Ah, benda ni semua kita memang kena learn by heart kan, isn't it? tak juga. Ya? Tak Kalau tak tidak juga. kita tak ingat benda-benda ni semua. Kalau alhamdulillah kita akan jumpa banyak kali sebab ini kalimah ni selalu dalam Quran. So mungkin hari pertama kita baru belajar ni kita mungkin ingat 2. Esok kita jumpa lagi, tambah lagi 1, tambah lagi 1. Macam itulah. Dengan syarat kita ni kita kalau tengok Quran tu sekarang ni cuma bila kita tengok Quran sekarang kita dah start mencari tu. Contoh kita ambil surah apa, mana-mana surah pun dah. Jadi kita dah tengok huruf yang kita dah ketahui. Cuba boleh kenal tak? Sekurang-kurangnya 1 ke 2 daripada huruf jar, huruf nasab, huruf jazam tu. Kita boleh tak nampak? Contoh harfu jar kalau kita belajar. Okey, yang tadi kita belajar huruf nasab ada tak? Bilhaq. Bilhaq. Okey, B kan? Okey, nampaklah. Tu maksudnya tu boleh terjemah tak dah B tu? Dengan. Dengan. Okey lah tu. Macam tu dah dapat lah. La tu boleh tak? La. Lam mana? Baca sikit. Lam alif tu. Lam alif ni belum. Kita belum belajar lagi. Ni lam alif bukan Bukan jazam. yang Apa? Selepas dia ilaha. Dia bukan baris sukun kan? Jadi bukan. okey. Macam tu. Okey, lagi kita belajar. Ni nampak? Innal lazina. Ni. Cuba terjemahkan inna. Ba. Inna. Inna. Nampak yang saya tengah highlight ni? Inna. Sesungguhnya. Macam itulah. Ni min. Boleh tak? Innallaha. Innallaha. Okey, lagi. Ni lahum. Macam itulah. Kita akan jumpa. Selalu sangat jumpa. Jadi dalam katakanlah kita baca sampai ayat 5. Kita baca sampai ayat 5. Berapa yang kita boleh detect for now? 1 min dalam. Lepas tu tadi ada orang sebut ni bi ayatillah. Berapa banyak kita jumpa perkataan bi ayatillah? Bi dengan kepada. Kepada ataupun dengan.
Betul? Jadi ada lagi tak kita belajar ni Inna Kalau Allah wala fis sama tu Ustazah? ya? La bagi. Wala fil ard dengan Fil ard. Betul? Ni fi. sama. Ni ala. wala fis sama bukan ni? Wala fi. Betul? Tapi la ni bukan. La ni Bukanlah. bukan. Sebab selepas dia tak ada isim yang fi'il yang baris sukun baris sukun tu. Jadi kalau kita ambil daripada saya ni random je. Saya buka ni tadi random je. Jadi daripada sini pun kalau kita ambil daripada semula daripada 2, 3 dan 2 dengan 3 ni ada tak lagi huruf yang kita dah belajar minggu lepas tu? Cuba sebutkan. Harf. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi kat situ je yang saya baca tu mana? Ala. Ala kan? Ala. Lain. Ali. Nampak tak? Macam itulah maksud saya. Dah bolehlah terjemah yang biru ni. Okey, cuba kita terjemah yang biru ni. Ala ni apa? Ala Yes. atas. Kalau ingat Ala atas. ala atas. Ni bi dengan ataupun kepada. Li Di dengan bagi. Dibagi. Lagi. Okey, lagi yang saya warna biru je. Min Daripada. Daripada. lagi Inna Inna sesungguhnya. sesungguhnya. sungguhnya. Macam itulah kita boleh terjemah. Kurang-kurangnya kita dah selalu baca, kita terjemah. Yang dekat satu lagi tu Ustazah, linnas tu. Ya, saya pun tak terlepas pandang. Ada yang dah nampak. Betul lah tu. Li bagi. Bagi. Lagi inna bi ni sama Ya dengan. Di dengan. ataupun kepada. Ada lagi tak? Lahum la Bagi. Bagi. Macam itulah. Inna. Sekali lagi. sesungguhnya. Sesungguhnya. Sungguhnya. Oh, saya Ala. faham dah Ustazah. Yang la, kalau macam contoh innallaha la tu, la yakhfa tu, dia bukan la yang jazam ni. Kan? Betul tak? Sebab perkataan seterusnya tu dia tak ada sukun. Betul? Kalau la yang macam tu dia bukan. Dia Bukan. mesti la takhaf. Dia mesti bantu. Kita belum belajar lagi. No worry. Jadi kita tengok ni, bukan. Macam tu. Ni bukan. Betul. Berperasan. Ala Ala di atas. atas. Fi Pada. Di. Dalam boleh. pada Dalam. ataupun dalam. Di. Di boleh. Mana satu paling sesuai lah. Macam tu lah. Maknanya that's how kita ni, jangan kita hafal tu tak tengok dalam keadaan ayat dia tu. Kita tengok dalam ayat. The more kita nampak, lebih banyak kita membaca dan kita kenal tu, kita akan dapat retain memory tu. Jangan susah hatilah benda tu. Sebab Quran ni Assalamualaikum cikgu. Wassalam. Nak tanya balik lam yusib ha dengan wa fa yaktub tu macam mana formula dia? Jazam tu the third one is it? Apa dia? Macam mana? Yang mana? Untuk yang mana? La ni, lam sukun. Lam yusib ha Lam jazam yusibha. sukun ya. Sukun dekat tengah tu. Sukun dia pada yusib tu. Ya. Fa yaktub sukun dia Pada kat kaf. Okey, macam mana formula dia nak tahu kat kat mana? sini. Dia bukan dekat tu, dia akhir. I'rab kan baris kalimah tu baris akhir. Maksudnya kalau kita berhenti dekat sini tak kena lah. Dia bukan yak ni, dia tub tu ba ni. Ini bukan. Ini perkataan tu, ni satu kalimah. Ni, saya nampak kan saya tengah tunjuk ni kan? Okey, yang saya kotakkan ni ni Itu ba yang sukun tu, bukan yang tengah ni. Okay, perasan tak kita ada warna merah. Sukun. Warna Ada dua merah kan sukun. pokok yusib ha tu kat tengah. Yusib ha tengah dia punya sukun. Sebelah this side. Mana ke tengah-tengah sebab ada dua kalimah. Sini kalimah fi'il, ini kalimah isim. Sim. Jadi ada 3 kalimah dekat situ. Ni ada 3 kalimah ni. Okey, satu lam. Ni satu kalimah.
Okey, warna merah kan kita dah tahu masa kita buat tadi tu, homepage tu, kalau merah ni maknanya satu kalimah fi'il. Kalimah kan boleh bagi kepada 3 kumpulan, betul tak? Ya. Okey, Betul. kalimah, Ya. lepas tu Isim. isim, Sim. Fi'il. fi'il. Jadi objektif kita nak belajar hari ni sekarang ni, kita boleh kenal kalimah, pembahagian tu dan kita boleh terjemah kalimah. Sekarang ni kita baru pergi kepada harf. Dan harf ni kita baru bahagian pertama harf tu iaitu kata tugas, harf tugas. Jadi kita boleh terjemah tak? Lam. Okey, dah boleh terjemah. Alhamdulillah objektif tu tercapai. Jadi kalau kita tak nampak yang ini, belum lagi. Sebab kita belum masuk fi'il. Cuma kita faham pada dasarnya, kalau ada kata tugas, fi'il ke ataupun isim selepas tu boleh berubah baris tu. Yang dikatakan baris akhir tu, yang ni lah. Tu kalau tu saya kata tadi, kalau belum faham tu, biar dulu. Tapi sekarang ni objektif kita, tiap-tiap satu pelajaran tu dia ada objektif dia. Objektif ni kita kenal kalimah, harf. Kita boleh kenal dan kita boleh terjemah. Jadi ada soalan tadi, macam mana nak kenal? Macam mana nak hafal ke? Tidak, Quran ni benda yang sama tu akan berulang-ulang. Jadi the more kita baca, the more kita akan kenal dan kita boleh terjemahkan. Macam itulah. Macam tadi. Okay. Ada mungkin sahabat-sahabat yang tak ingat lafzi. Nanti baca lagi, jumpa lagi, akan ingat insyaAllah. Ya? Okey, jelas tak tu? Okey. Yang sekarang ni kalau kita nampak lam sukun. Jadi kita boleh terjemah lam sukun. Kita tak boleh terjemah lagi fa ni, tak apa, biar dulu. Memang belum sampai pun. Tapi fa. Yang sekarang ni kita nak terjemah lam sukun. Okey, terjemahan dia hendaklah. Dan jangan anggap ni macam test. Macam jangan nanti stres. This is not a test. When I ask question, bila saya tanya tu, maknanya lebih kepada kita nak jadi springboard lah. Saya tanya, kita macam, betul tak kita faham? Sama tak dengan cikgu kita? Macam tu je lah. Jangan nak anggap macam, wah, nanti saya tak tahu. Nanti saya, don't think like that. Nanti tak boleh nak move Ya, on. saya tak faham ni. Macam dan bil kitab tu maka Maka hendaklah dia masuk lagi kat Sakinah. lah ia tu. Ia menulis. Ni patutnya warna tak merah. faham. Ni patutnya warna merah. Ini salah lah kita. Kat buku warna apa? Warna hijau juga ke? Merah. Hijau. Betul kan? Patutnya warna merah. Hijau. Warna merah Ustaz dah. Kalau dekat buku pun merah. Ya. Kat buku kita merah. Betul. Kalau merah betul. Yang kat sini yang salah ni, menulis ni patutnya warna merah lah. Sebab dia correspond. Fa ni, maka lam ni, lam sukun ni yang ni. Menulis tu yaktub lah. Ya? Okay. Okay, no worry. Sekarang kita pergi kepada latihan. Latihan 3, latihan harfu nasab dan harfu jazam. Apa dia kita kena buat? Terjemahkan harf di bawah. Cuba kita terjemahkan. Ni macam mana kita nak terjemahkan? Okey, siapa nak cuba? Kak Rokia. Cikgu Rokia. Boleh tak tengok muka surat sebelum ni? Bahawa. Bahawa. Boleh. Silakan. Betul, bahawa. Bahawa saya. Bahawa. Kalau anna, sebutkan. Bahawasanya. Anna bahawa. Anna bahawasanya. Ya, ada beza kan? Yang ini sukun, yang ini syaddah. Jadi kat situlah perbezaan dia tu. Bahawa. Okey, inna apa nak? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Lam jazam, la. Janganlah. 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 Lan. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Sekali-kali. Okey. Biasa dah kita selalu cakap juga kan, tidak sekali-kali kita jumpa ni. Nanti kita akan baca, jumpa. Tidak sekali-kali. Maksud tidak sekali-kali apa? Never ever lah kan? No Betul? way. No way. La. La jazam. Jika Janganlah. Janganlah. jangan Janganlah.
In. Sekiranya. Sekiranya. Maknanya kalau ada Sekiranya ataupun sesungguhnya kan. bukan. In kalau dia baris sukun ni Kak Sakinah. Kalau kita baca Ya, ya, ya. sekiranya ataupun jika. Jika. Ah, Hmm. lam sukun, macam gini je tinggal seketul. Tidaklah. Hendaklah Lam Tidak. dalam Atau belum. tidak, belum. pun belum. Dia ulang sini. Inna Sesungguhnya. sesungguhnya. Ah, sudah ada lah, bawah ni pun ada lah lagi. ada? Dia ulang Ulang je tak apa. Macam tu lah. Memang saja letak 2 kali. Kalau Hmm. sekali tadi terlepas, yang kedua insya-Allah ingat tak pula. Betul. Macam saya kata, kita Betul. bikin kuis. Kita nak bagi mudah, bagi ingat. Selalu kita akan jumpa. Quran ni sifat dia macam tu, berulang-ulang. Okey, cuba kita buat ni pula. Terjemahkan harf pada garis kosong di bawah. Yang ada jawapan tu, kita baca je jawapan tu. Yang tak ada je Tidak, kita belum. letakkan. Lam, tidak, belum. Okey, siapa tu? Tidak atau Puan belum. Azizah. Cuba Aku Puan katakan Azizah, lam akul. Tidak atau belum. Bacakan terus jawapan. Maknanya saya suruh terjemah. Lam. Lam akul. Tidak aku katakan. Ya, betul. Belum aku katakan. Boleh. Betul. Okey, seterusnya lan yadkhula. Kalau kita baca tidak dengan masuk. tajwid, kita kata lan sekali-kali. yadkhula. Cuba Puan Noraini. Ini Tidak siapa? sekali-kali ia masuk. Siapa tu? Tidak Siapa yang menjawab tu? Zoom user. What's the name please? Noraini. Puan Noraini. Puan Noraini. Okey, silakan. Lan yadkhula. Ulang semula Tidak. jawapan tadi. Tidak sekali-kali ia masuk. Betul. Macam itulah. Tidak sekali-kali ia masuk. Lan yadkhula. Baca dengan tajwid lah kalau kita dah belajar tu. Kalau kita bercakap tak apa je, tak ada tajwid tu. Lan yadkhula. Kalau kita baca Quran, biasa kita baca lan yadkhula. Lain. Okey, seterusnya siapa nak cuba? Sungguhnya Puan Siti Mariam, cuba. Allah. Allah ada. Sungguhnya Allah. Puan Siti Mariam sekali lagi. Sesungguhnya. Sesungguhnya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Jazakallah khairan. Sesungguhnya Allah. Okey, seterusnya saya panggil siapa? Nak cuba. Rati. Sekiranya. Rati. Okey, silakan. Tabi' tabi' jika engkau mengikuti. Jika engkau mengikuti. Boleh pilihlah nak pakai jika ke, sekiranya ke. Maknanya Okey. kita akan guna based on the ayat yang seterusnya lah ya. Ya. Alright. Jika dengan sekiranya sama makna. Alright. Okay. Baik. La takun. La takun. Siapa nak cuba yang ni? Cuba Kak Sakinah. Kak Sakinah nak cuba. Kak Sakinah Yusof. Belum engkau La jazam. menjadi. La jazam apa dia? Janganlah engkau menjadi. janganlah engkau menjadi. La takun. Janganlah engkau menjadi. Okey, seterusnya. Annal quwwata. Bahawanya Cuba kekuatan itu. Puan Azurahayu. Bahawasanya. Boleh? Usaha. Tak cakap. Tak boleh. Bahawasanya kekuatan itu. Siapa ni? Annal quwwata. Puan Zoom user ni nama apa? Mana? Saya dia tak tahu katnya. Yang bercakap dia pun tak tahu kan. Tak tahu dia punya nama Zoom user. Macam mana nak kata Macam mana saya nak think. Zoom you. Okeylah, tak apalah. Puan Zoom user kata annal quwwata, bahawasanya. Betul. Okey. Bahawasanya kekuatan itu. Good. Lan nasbira. Okey, siapa nak cuba buat pula? Puan Wan Roshidah. Okey, silakan. Tidak sekali-kali kami sabar. Tidak sekali-kali kami sabar. Dia sebaiknya lagi, tidak sekali-kali kami bersabar lah.
Itu ikutlah kita punya kesesuaian. Kadang-kadang sabar pun dah cukup. Kadang-kadang kena tambah imbuhan ber, ya. Okey. Baik, seterusnya saya panggil lah, boleh? Puan Halijah, nak cuba lam ta'lam. Tidak benar. Puan Halijah, nak cuba Tak. lam ta'lam. Lam Belum kau tak. tahu. Okey. Tidak. Terus bacakan terjemahan dia tu. Ta'lam. Belum kau ketahui. Tidak engkau ketahui. Baik, betul. Okey, seterusnya kita pergi yang bawah. La tuhlif. Baik, cuba Puan Maimunah. Jangan. Maimunah, yuk. Janganlah engkau buat saya punya spek ni tak berapa. Menyalahi. Engkau menyalahi. Janganlah engkau menyalahi. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, siapa lagi nak buat? Ayyunazzila Puan Aznin. Bahawa. Okey. Ayyunazzila, bahawa ia menurunkan. Betul. Bahawa ia menurunkan. Inna Ibrahimah. Sesungguhnya Ibrahim. Sekiranya Ibrahim. Bukan sekiranya. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Puan Asma. Saya pergi page sebelah. Puan Asma Yusof nak cuba. Inna Ibrahimah. Sesungguhnya Ibrahim. Betul. Okey, sesungguhnya Ibrahim. Baik. Macam itulah. Pendek kata. Lagi satu je. Wal yaktub. Cuba siapa lagi ada kat sini? Puan Nursiha. Boleh? Belum boleh. Okey. Dan hendak ia menulis. Dan hendaklah ia menulis. Dia bukan hendak hendaklah. Perlulah. Kenalah. Macam itulah maksud dia. Baik. Okey, ada soalan setakat ni? Kita buat pula latihan 4. Sama-sama. Boleh kita buat sama-sama ataupun siapa yang tadi saya tak dapat jawab, saya nak jawab. Macam itulah pula Boleh tak? Boleh. Okey. Kita tengok contoh. Tuliskan terjemahan bagi harfu nasab dan harfu jazam pada garis kosong. Cuba tandakan jar untuk harfu jar, maknanya kita belajar minggu lepas tu. Tandakan harfu jar untuk harfu jar, NSB untuk harfu nasab dan JZM untuk harfu jazam pada garis kosong di bawah terjemahan seperti contoh di bawah. Contoh dia innallaha. Jadi dekat sini terjemahkan sesungguhnya. Yang lain dah diberi terjemahan tu, hanya yang kita baru belajar ni saja yang kita perlu terjemahkan. Dan kalau kita ingat, kita letak. Kalau kita tak ingat, tak apa, kita letakkan. Ataupun kawan-kawan lain boleh tolong letakkan. Jadi kita baca dulu ayat ni. Siapa nak baca, dia boleh terus jawab. Ada takers? Any taker? Allah tidak. Puan Ya. Nisa Subhani nak cuba? Innallah, kita baca ayat tu. Ya Allah. Allah Tak dengar. Kena unmute. Okey. Tak berapa sihat Ustaz. Oh, okey. Siapa yang sihat? Yang tak berapa sihat. Jarina nak cuba? Saya nak cuba, Siapa teacher. tu? Azariah ke? Ya. Siapa nak cuba tu? Saya Azrina. Puan Azrina. Okey, silakan. Baca ayat dia dulu ya, Boleh. teacher. Silakan. Inna Allah la yastahyi an yadriba matala. Okey, terjemahkan. Sesungguhnya harfu jar Harfu nasab. Allah Harfu nasab. nasab. Minta maaf salah. Tak Harfu apa. nasab Allah tidak ia malu. Okey, Bahawa harfu nasab Hmm. ia membuat akan sebuah perumpamaan.
Ya, Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Contoh daripada 246. Siapa nak cuba? Ada. Yang zunnu tu saya cuba. Okey, silakan. Siapa tu? Yang Puan Rashidah. saya Siti Khamisah. Siapa? Siti Khamisah ke Puan Wan Rashidah? Oh, Yang nak cuba ni. Saya tadi saya cakap nak cuba. Okey, silakan. Yadhunnuna annahum mulaqu. Mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka Bahawa mulaqu adalah orang-orang yang menemui. ini bukan sesungguhnya sebab dia Sesungguhnya baris atas. bahawasanya sorry. Yes, Bahawasanya. bahawasanya Hmm. mereka. Jadi ni huruf apa? Huruf nasab. Betul. Alhamdulillah. Okey, betul. Seterusnya, yang ni siapa nak cuba? Saya. Okey, silakan Puan Azizah. Ya ke Puan Azizah ke? Iza. Oh, Izzah. Kak Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Fa in maka 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 in jika harf jazam. Okey. Lam tidak harf jazam. Kamu melakukan dan tidak sekali-kali haraf nasab. Tidak sekali-kali huruf nasab. Kamu tidak lakukan. Kamu dapat lakukan. Sekali-kali kamu dapat lakukan. Alhamdulillah, betul. Okey, seterusnya lagi fala taqrabuha. Okey, siapa nak cuba? Buka pintu, buka orang sebelah. Puan Sharifah Razlin nak cuba? Maka janganlah kamu menghampiri akannya. Okey, janganlah ni huruf? Janganlah jazam. Huruf jazam. Betul. Kalau janganlah tu huruf jazam. Ya? Okey, in kuntum sadiqin. Cuba Puan Khalina. Jazam. Apa yang jazam? Sekiranya. Jika, kita kata sini jika ataupun sekiranya. Kiranya. Jazam. Dia huruf jazam. Adalah kamu orang-orang yang benar. Baik, kita pergi pula kepada yang seterusnya. Qala innahu. Siapa nak baca? Sekejap, sekejap cikgu. Fa tu bukan huruf harf. Fa. Harf, memang dia harf. Mana dia? Kat mana? Fala. Fa tu bukan huruf, bukan harf. Fa. Harf. Ada huruf ataf. Dah ada tulis kat situ? Dah bagi terjemah dah? Oh, fa tu ataf. Tapi kan kita belum belajar lagi, belum sebut lagi. Cakap Oh. kat sini. Cuma dah diberi jawapan tu. In case for those yang dah tahu, wondering apa benda pula tu. Dia dah ada dekat bawah ni jawapannya ya. Okay. And the given also. Fa maka. La ni. Yang in question is la. Janganlah. Okay, seterusnya. Qala innahu. Siapa nak cuba buat yang ni? Nak try sana, cikgu? Okay. Puan Siti ke? Siti Mariam ke? Betul ke? Tak, Bukan. Siapa? Dia kotak ni menyata. Puan suka. Saya pun tak tahu. Siapa yang menjawab tu? Siapa dia? Nur Azizah nak try ke? Baik, silakan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Telah berkata oleh ia, innahu sesungguhnya nasab, yaqulu ia berkata, Sesungguhnya ia dah tertinggal satu ni. Yang ni dua, maknanya inna sesungguhnya, hu tu ia, huruf nasab, betul. Ia berkata, yaqulu ia berkata, innaha sesungguhnya. Sesungguhnya ia.
Ia. Ha, Sesungguhnya ia. yang nya ni, yang mula-mula ni untuk ina je. Okey. Sesungguhnya. Lepas tu ha Sesungguhnya ni ya dekat ia. bawah tu. Ia kat bawah. Nasab Sesungguhnya ya. Yang ina Baqaratun. seekor adalah seekor lembu. Adalah seekor lembu betina. Ya, baik. Seterusnya siapa nak cuba ni? Yang ni ada ni. Ya. Saya cuba cikgu. Okey, Cikgu Rokia silakan. Okey, zalika kan? Hmm. Zalika bi anna Allah itu bi an dengan sesungguhnya. Ya, betul. Dengan Dengan sesungguhnya. bahawasanya. Bahawasanya huruf nasab Allah Jadi bi huruf apa? bi huruf jar, Ya, anna huruf nasab. betul. Dia menasabkan Allah lah, Allah ha. Nazzalal kitaba tak ada apa kan? Telah Bil menurunkan, baca je terjemahan dia tu. Okey. Allah telah menurunkan oleh dia akan Alkitab bil haqq. Bil huruf jar. Terjemahkan. Terjemahkan bi Dengan dengan bil haqq, dengan kebenaran. right. Alhamdulillah. Harfun jar. Kita baca semula. Itu dengan bahawasanya Allah telah menurunkan oleh ia akan Alkitab dengan kebenaran. Itulah. Okey, seterusnya. Ni dengan kita banyak tengok huruf kan Puan Juliana. Tanya teacher. Kan kita kata atas balik inahu tu. Inna tu sesungguhnya. Bukankah dia menukarkan isim dhammah tu kepada fathah? Tapi kenapa dia jadi hu ya? Kita belum belajar lagi nanti isim ni. Ada isim yang tak boleh berubah baris, dia kekal begitu. Domir. Ni warna hitam kan isim. Nanti kita belum belajar. Tapi cerita dia maksudnya, oh ni huruf nasab, maknanya isim selepas dia ni mansub. Isim mansub. Cuma dia jenis isim yang tak boleh berubah baris. Dia kekal macam tu, dia kaku. Nanti kita akan belajar bila kita masuk bahagian isim. Cikgu. Ya. Bil haqqa tu lam yang Bil haqqi. Bil haqqi. bil haqqi lam jazam ke tu? Tak, sebab ini hitam ni isim. Kalau huruf jar, selepas huruf jar mesti isim. Jadi bukan. Lam sukun ni kita buat masa ni untuk modul 1 ni kita warnakan hijau. Haf ni warna hijau. Kalau dia warna hitam tu maknanya isim. Belum lagi, kita belum ni. Haf ni apa dia punya takrif haf? Kata tu. Apa dia? Mengubah i'rab. Bukan. Takrif harf. Bila kata huruf tu, harf tu dia apa? Huruf. Okay, dia jenis dia jenis huruf dia hurufnya apa? Kata Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh berdiri sendirilah ataupun ia perlukan kataan lain untuk memberi nilai makna. Okey. Kita ingat macam ni. Harf ni adalah perkataan yang tak ada makna sangatlah. Maknanya dia adalah perkataan yang hanya mempunyai nilai makna apabila dia bergabung dengan isim, kata nama, ataupun dengan kata kerja. Fi'il. Macam tu je. Tapi kalau dia sendiri, dia tak ada makna. Dia ada makna tapi tak ada nilai. Macam tidak memberi, bila kata tak ada nilai, maknanya tidak memberi kefahaman kepada pendengar ataupun pembaca. Jadi kalau baca berhenti, tak habis. Baca zalika bi. Tak boleh lah, tak faham. Itu dengan apa? Macam betul. Itu maksud dia macam tu lah. Itu maksud harf tu perkataan yang tidak sempurna atau tiada nilai kecuali dia bergabung dengan kata nama, kata kerja. Dan Betul. Jadi lepas tu daripada situ, dia ni kita pecahkan lagi pula. Ada kata tugas dan ada kata sendi. Untuk kelas kita ni, kita dah cover kata tugas. Sekarang kita sedang buat latihan untuk kata tugas. Kata sendi dah masuk? Belum, insyaAllah. Akan datang. Jadi kita buat dulu yang
apa latihan yang akhir ni untuk ni. Cuba kita buatnya ni. Siapa nak buat? Tak ada. Wan Nur nak cuba. Falyastajibu boleh. Macam mana nak macam pok ke apa, saya lupa lah. Saya cuba. Saya Okey. cuba Ustazah. Siapa tu? Puan Noraini. Puan Noraini. Oh, okey. Dia ada lagi satu Nur. Ada Nur, ada Nurah. Okey, tak apa. Silakan Puan Noraini. Falyastajibu, maka hendaklah. Ya, maka hendaklah. Okey, Lepas Ustaz. li bagi. Nak baca ayat terus ke pasal satu Ustazah? Baca dulu ayat boleh. Ikut mana yang paling selesa dan faham lah. Falyastajibu tadi hendaklah li bagi, Mereka memenuhi. maka hendaklah mereka Tak kosong baca, ke? sorry. Maka hendaklah mereka memenuhi Hmm. bagiku, li bagiku, Ya. wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman, bi denganku, Kepadaku. oh kepadaku. Sesuai dia kepada. Kalau beriman sesuainya kepada. Okey, lagi? La'allahum, supaya mereka Ya. yarshudun, yang apa tadi? Yarshudun, Yastajibu mereka tu, mendapat bimbingan. oh mereka mendapat bimbingan. Baik. Okey, jadi lam sukun tu huruf? Apa tu? Huruf Hab jazam. jazam, Ya, JZM. JZM, lam tu JZM juga. Lam kasrah. Lepas dia bukan MJ. Apa ni? Jar. Li ni Oh jar. jar Ustazah. Jar sorry. Jar. Dia bukan sukun. Dia tak ada sukun. Dia lam kasrah. Lam kasrah li. Okey. Oh Lagi jar, dan lam sukun ni sama juga. Okey, ni jazam, Jazam. JZM. Okey. Lepas tu jar. Okey. Betul, jar. Okey, dan lagi La'alla satu jar. nasab. Nasab kan? Nasab tu tak apa, dalam buku tak ada, cuma tadi dekat skrin saya paparkan. Pada skrin ni ada, tapi dekat buku tak ada. So tak apa, tu salah cikgu lah. Dekat sini kita masukkan satu. Sekarang saya tunjukkan pada skrin, tambah satu lagi kat situ kalau nak tambah boleh. La'alla ni dalam Quran kita selalu tak jumpa yang ada satu kali je, satu contoh je yang selepas la'alla tu boleh nampak isim fathah. Selainnya dengan ni lah, kum lah, hum lah. Alakum. La'alli dia. La'allakum, la'allahum. Cikgu la'ala tu apa harf dia? Harfu nasab. Nasab. Yang mana? La. La'alla. La'alla tu. Yang mana? Ada dua lam kat situ. Tengok dekat skrin, saya kotakkan dia ni satu kalimah harf. Maksud dia ialah supaya. Tawaduk ni tunduk je tu. Tengok kat skrin ya. Saya tanya la'ala cikgu. Saya tengah explain la'alla. Tak nampak tak dekat skrin? Nampak tak dekat skrin? Mana? Okey. Okey. Terjemahan dia apa? Cuba Supaya. baca. Supaya. Ni saya explain lah ni. Yalah, dua lam tu mana satu yang supaya? Kamu tu kum lah. La'alla. Semua lah. Astagfirullahalazim. Allah us. La'alla is one harf. Maksud dia supaya. Dia tak ada dua, tak ada tiga. La'alla tu satu. Okey. Ustazah, Ya. banyak ada yang merah-merah, F tu memang fi'il kan? Cuma ada FRZ, FD, Itu merah. Nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut. For malam ni dan untuk pelajaran modul 1 ni pun tak
ni sangatlah. Cuma benda ni pun dalam Quran kita ni semua dah diberikan. Okey, contoh saya buka dekat dalam latihan Ini mushaf latihan kita yang macam contoh dalam Fatihah tu, dia ada kat bawah ni. Tu yang kita akan belajar ni lebih lanjut lagi dalam modul 2. Bagi orang yang dah pernah belajar bahasa Arab ni mungkin lebih mudah lah untuk dia orang. Tapi untuk modul 1, kalau kita macam belum faham ni, don't worry about it. Biar aja dulu. Ya. Dalam Quran Nahwu ringkas ni, jadi kalau kita tak ingat bawah ni tak apa. Kod lah ni kita panggil kod. Kod dia tu kalau nak ingat dia ni kenapa dia baris fathah tu. Ni lebih dalam modul 2. Jadi nanti kita akan belajar. Kita ni baru belajar berapa bahagian? Saya pergi semula pada kita punya mind mapping kita ni. Kita baru part ni je kan. Kita baru tengok ni je. Kita tengok Satu bahagian saja. ni je. Harfu jar, Harfu jar. harfu nasab dan harfu jazam. Kita belum habis lagi bab harf. InsyaAllah nanti kalau kita jelaslah harf ni. Nanti kita akan tengok gabungan harf ni dengan yang lain. Kalau sempat kita ada 5 minit sebelum pukul 10, saya ingat nak bagi introduction je kepada kata sendi. Boleh? InsyaAllah. Kalau tak apa, minggu depan nanti saya akan ulang juga. Ya. Kata sendi dia ni ialah dia tak ada tugas, maksudnya dia tidak mengubah perkataan selepas dia tu. Dia tak ada ubah apa-apa. Dia kalau kita nampak macam ni, kalau kita ingat dia ni, inilah terjemahan dia. Macam itulah. Maksudnya perkataan ni banyak kita jumpa. Kalau kita tak ingat dia punya bawah ni kan ATF ni belum lagi lah. Tapi kita letak je dulu. Bagi orang yang dah belajar, benda ni akan memudahkan dia. Tapi yang tak pernah belajar, apa yang kita perlu highlight ialah perkataannya tu, ini thumma. Contohnya adalah kata sendi. Kemudian terjemahan dia ialah kemudian. Kemudian. Kata sendi. Apa maksud sendi? Menghubungkan. Hubungkan. Dia menghubungkan ayat dengan ayat ke, dia menghubungkan perkataan dengan perkataan ke, dia menghubungkan frasa ke. Itu perkataan kata sendi lah. Ya? Okey, jadi contoh kita tengok terus, kita pergi kepada kata sendi. Ini bahagian kedua daripada harf. Bahagian pertama kata tugas, bahagian kedua kata sendi. Okey, boleh follow? Baik, kita baca je malam ni terjemahan dia perkataan tu. Summa. Kemudian. Fa. Maka atau lalu. Bolehlah kita guna salah satu tu ikut kesesuaian. Dan atau sedangkan. Atau sedangkan. Okey, bila kata nak gunakan dan, kalau dia terjemah tu kat bawah dia tulis dan, contohnya dan ni untuk kalau ataf dan istinaf, terjemahan dia dan. Ya, kalau ada bawah dia tu tulis hal, maknanya terjemahan dia sedangkan. Kalau hal, sedangkan. Kalau bawah dia tu, line ketiga tu kata ATF atau ISF, terjemahan dia dan. Yang untuk modul 1 ni, kita baru belajar 2 je terjemahan tu. Sedangkan perkataan wow ni ada banyak lagi maksud yang lain. For now, only 2 ni je. Berpada dululah. Kita buat yang ni dulu. Okay, seterusnya, lakin. Lakin akan tetapi. Okay, innama. Itu tidak Sesungguhnya tidak lain. Ma ataupun la. Dia ada 2 ni. Satu ma. Terjemahan dia tidaklah. La yang ni tidaklah. Ini la ni beza sikit. La ni dipanggil la nafiyah. Dia bukan la jazam. Kalau la jazam, janganlah. Sekarang ni dia bukan kata tugas, tapi dia kata sendi. Tidaklah. Yang kalau jazam tu janganlah. Ni la ni tidaklah. Penafian sahaja. Okey, seterusnya lau. Lau jikalau. Lau. Macam bahasa kita kan? Dekat sikit lah. Ada persamaan kat situ. Lau dan jikalau. Au.
Atau. Atau. Au sama dengan am. Au. Am pun atau, au pun atau. Atau. Am atau, Am. Au. au pun atau. La. Ni la pendek je. Tapi selepas dia bukan isim. Selepas dia bukan isim. Jadi maknanya terjemahan dia ialah nescaya atau pasti. Kalau lajar tu selepas dia mesti isim warna hitam ataupun isim tu baris kasrah. Okey. Nescaya pasti terjemahan dia boleh interchange. Kalau nak kata pasti boleh, nescaya boleh, benar-benar pun boleh. La ni kalau kita nak kata terjemah benar-benar pun boleh. Cikgu, atof, istinaf dengan hal semua tu dah belajar ke belum? Belum. So you tak situ tu mana orang faham? Apa objektif pelajaran kita apa dia? Apa dia objektif pelajaran kita? Untuk mengenali kata sendiri. Kenal sahaja, boleh kenal. Okey, saya kenal lau. Saya boleh terjemah tak lau? InsyaAllah. Apa terjemahan dia? Apa terjemahan dia? Lau? Jikalau. Jikalau. Cukuplah. Tercapailah objektif pelajaran. Kita tak kata kena tahu dia ni syarat ke masdar ke. No, tak ada. Dua tu je. Kenal. Kalau tak kenal semua, kenal 3. Cukup tak? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Kalau dapat 3 yang atas ni, Suma nombor 1, Fa nombor 2. Berapa banyak kita jumpa Fa dan Wa dalam Quran? Terlalu banyak. Banyak sangat. So kira pun kita tak mampu. Mampu tak nak kira satu page? Ada buat masa. Jadi buat masa ni, kalau kita jumpa Wa, terjemahan dia dan. Buat masa ni, kita baru tu je. Itu je untuk objektif kita ni. Ingat, kita ni je 1 kan? Ke dah ada ramai? Ada 6 sebenarnya. Kindergarten. Okey. Adakah? Ya. Illa. Melainkan atau kecuali dan seterusnya. Qad. Benar-benar pasti. Macam tu je lah. Okey, nak kena hafal ke? Ya. Tak perlu. Jumpa. Kena baca Quran tak? Kena. Baca Quran tu dah start lah. Okey. Sendirilah challenge diri sendiri. Hari ni saya nak cubalah cari. Apa juga kalau tak hafal. Kena hafal lah juga. Tak hafal langsung tak ingat. Silakan. Kalau nak hafal silakan. Tapi bagi saya, kalau hafal tu buat stres, jangan hafal. Tapi baca Quran, cari 1, 2. Jangan. Hafal stres juga. Hafal stres tu. Tak apa, kalau stres, Allah suruh memang kena stres sikit lah. Dalam surah berapa? Surah kita kan belajar ni wajib kan? Kita belajar tak ada yang mudah-mudah. Kita belajar ni sedang wajib aja kena usaha. Belajar Quran ni wajib ke tak? Wajib. Jadi memanglah kalau benda yang wajib tu kenalah belajar dah. Paksa-paksa. Dia macam formula lah juga tu. Okey. Tapi buat masa ni, ni Allah kata kan. Dia kata surah ni baca ni. Surah 15 ayat 94 ni. Fasda' bima tu'mar. Kalau kita tahu wajib, maknanya kita ni diperintahkan untuk baca Quran ni. Jadi Allah kata, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Saya nak ambil bahagian ni je dulu. Fasda'. Fa tadi huruf apa? Fasda'. Terjemahkan fa? Faka. Itu dah boleh pun. Ada dah huruf yang tahu. Dengan. Dah, ada 2 tu je. Yang lain tak apa. Teacher yang terjemahkan. Fa dah sudah kan? Maka Allah kata, berpening-peninglah engkau dengan apa yang engkau diperintahkan. Apa yang kita diperintahkan? Untuk belajar Quran ni. Faham apa yang Tuhan kata kat kita. Jadi memang kalau tak stres tu tak berapa belajar lah. Ada pening-pening sikit tu. Alhamdulillah. Maknanya sedang buat.
Maka berpening-peninglah engkau dengan apa yang engkau diperintahkan dan berpalinglah oleh engkau an apa? An apa? Terjemahan an Abi Hurairah Daripada daripada al-musyrikina, selalu orang sebut musyrik, orang-orang orang yang musyrik, orang yang musyrik. musyrik. Okeylah tu. Ni pun ada inna. Banyak dah. Inna Sesungguhnya, sesungguhnya. Tu je. Okey. Tu dia. Inna sesungguhnya. Right. Jadi dengan kataan daripada Allah ni, kalam Allah ni, maka kita bersyukurlah kalau kita pening sikit nak buat kerja dia yang dia suruh tu. Mudah-mudahan jadi pahala. Kita mati dalam keadaan kita tengah belik-belik le Quran ni. Amin. Baik. Amin. Ya? Tak ada dah soalan. Okey. Jadi kita sampai sini dulu. Boleh jeling-jeling sikit, tengok contoh-contoh harf ni dalam muka surat yang berikutnya. Tapi kalau nak tunggu kita masuk kelas minggu depan, tak apa, boleh tunggu juga. Ya? Apa dia? Tak. Tersilap. Oh, okey. Jadi ni kita sampai sini dulu. Hari ni kita belajar sampai muka surat 11. InsyaAllah kita sambung dengan contoh dan latihan pada minggu hadapan. Ya? Ya Allah. Baik. Jadi kalau tak ada soalan lagi, saya tutup kelas. Ustazah. Amin. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak.